Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nizam binti Baharudin dari SK Gopeng Taman Gopeng Baru. Pada kali ini saya akan membentangkan kajian tindakan bahasa Melayu yang bertajuk Kaedah Pembelajaran Aktif Meningkatkan Kemahiran Mengarang Murid-murid Tahun 6. Pada asasnya, kemahiran mengarang merupakan proses kompleks antara gabungan aspek pelahiran, pengembangan dan pengolahan idea yang gramatis secara kreatif. Secara realitinya, kemahiran mengarang yang baik tidak terbentuk secara latih tubi dan hafalan semata-mata. Sebaliknya, input bacaan yang bermakna merupakan resepi utama dalam menguasai kemahiran mengarang. Berdasarkan dapatan data PPT 2020 iaitu periksaan pertengahan tahun pada 2020, seramai 26 daripada 91 orang murid tahun 5 memperoleh BMTM bagi subjek Bahasa Melayu Penulisan. BMTM bermaksud belum mencapai tahap minimum, iaitu skor mereka 39% ke bawah. Hanya 3 orang daripada 29 orang murid 5K tersebut memperoleh MTM, iaitu menguasai tahap minimum di mana skornya 40% ke atas. Jadi berdasarkan penelitian guru, murid hanya dapat menjawab bahagian A dan bahagian B sahaja bagi kertas Bahasa Melayu Penulisan. Bahagian A merupakan bahagian pembinaan ayat berdasarkan gambar, iaitu memindahkan maklumat, manakala bahagian B merupakan ulasan. Sedangkan pada bahagian C, iaitu aspek mengarang, tidak berjaya diselesaikan oleh murid-murid. Hasil tinjauan guru murid-murid BMTM ini didapati merupakan dalam kalangan etnik Rawa dan suku kaum Semai. Data kehadiran ke sekolah juga tidak mencapai 90% berbanding murid-murid lain yang melebihi 95%. Dan faktor ketiga ialah pengalaman guru subjek yang masih muda dalam arus perdana dan tidak dapat membimbing murid dengan berkesan dalam aspek penulisan. Terdapat 3 objektif kajian ini dijalankan. Yang pertama, mengenal pasti respons murid terhadap penggunaan kaedah pembelajaran aktif semasa PDP kemahiran mengarang dijalankan. Yang kedua, mengkaji penggunaan kaedah pembelajaran aktif dalam mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan menarik. Dan yang ketiga, menilai keberkesanan kaedah pembelajaran aktif dalam meningkatkan tahap kemahiran mengarang murid-murid. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kajian, kita lihat dahulu definisi operasional berkaitan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif bukanlah semata-mata menghafal maklumat kerana proses hafalan bersifat tidak kekal. Jadi pembelajaran aktif ini menekankan kepada aspek pemahaman terhadap konsep, rumus, kaedah atau proses dalam meneroka ilmu. Kaedah pelaksanaan pembelajaran aktif meliputi sesi perbincangan dua hala dan sesi soal jawab bagi menyelesaikan permasalahan. Menurut Omar Al-Shaibani 1975, pembelajaran aktif melibatkan kepelbagaian pendekatan dan strategi dalam pedagogi. Dan diharapkan pembelajaran aktif ini berupaya mendorong perubahan sikap dan minat murid-murid untuk terus belajar. Mengarang pula boleh ditafsirkan sebagai proses melahirkan idea melalui penulisan. Mengarang bermaksud menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang kemas dan jelas. Melalui aktiviti mengarang, murid-murid dapat mempamerkan kreativiti daripada aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan berbahasa. Menurut Emily, Michelle dan Stellat, mengarang merupakan satu proses yang berbentuk rekursif. Proses mengarang bukan proses yang statik, bergerak berurutan atau langkah demi langkah. Sebaliknya, mengarang merupakan satu proses yang dinamik, menarik dan sentiasa berubah, iaitu proses pergerakan, pengulangan dan bertindan antara satu proses dengan proses yang lain. Cukup dinamik sekali. Suratan kajian juga membuktikan kaedah pembelajaran aktif ini telah dijalankan bagi beberapa subjek seperti biologi, ekonomi dan pendidikan Islam bagi meningkatkan motivasi dan prestasi akademik pelajar. Kaedah kualitatif telah digunakan dalam menjalankan kajian ini. Data diperoleh melalui pemerhatian kelas, temu bual dan bukti dokumen.
Manakala responden kajian terdiri daripada murid-murid tahun 6, iaitu 9 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan. 8 orang terdiri daripada suku kaum Semai, 7 orang etnik Rawa. Dan bahasa Melayu merupakan bahasa kedua mereka. Pelaksanaan kajian bermula dengan langkah pertama, iaitu bagaimana guru mendedahkan murid-murid kepada karangan yang menarik. Contohnya, guru dapat berkongsi pengalaman dalam karangan cerita, iaitu hasil penulisan guru itu sendiri. Jadi ini merupakan satu penampilan sisi guru yang positif. Dapat menonjolkan kemahiran kreativiti guru dalam menulis karangan cerita. Situasi ini, perkongsian pengalaman yang menarik ini dengan murid-murid dapat membina tanggapan awal murid terhadap guru yang positif. Mereka dapat tahu guru mereka merupakan seorang pengarang yang kreatif. Jadi ini pastinya menjalin satu hubungan psikologi antara guru dan murid melalui perkongsian pengalaman. Seterusnya, langkah kedua pula merupakan proses bimbingan mengarang secara berkumpulan. Seperti yang diketahui, proses mengarang merupakan proses yang kompleks. Jadi proses yang kompleks ini perlu dirungkaikan kepada permasalahan yang lebih kecil dengan menjalankan aktiviti secara berkumpulan. Melalui aktiviti murid-murid dalam kumpulan, mereka hanya perlu menghasilkan satu perenggan sahaja pada peringkat awal bagi menarik mereka menghasilkan karangan. Jadi melalui bebanan tugas yang lebih ringan dan mudah ini, secara dalam kumpulan dapat memupuk sikap bekerjasama, situasi PDP yang lebih kondusif dan memotivasikan murid. Ini akan dapat menarik minat murid untuk menguasai kemahiran mengarang kerana dirasakan lebih mudah dan senang. Langkah ketiga pula merupakan penyemakan bersilang. Penyemakan penting kerana dapat menilai semula hasil tugasan yang telah diselesaikan. Penyemakan bertujuan untuk mengesan kesilapan dan melaksanakan pembetulan. Jadi melalui aktiviti ini, murid yang berkebolehan dan berkemahiran dapat membantu dan membimbing rakan mereka yang lemah. Langkah keempat yang seterusnya ialah sesi perkongsian dan penilaian dengan rakan-rakan sekelas. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah gallery walk, hot seat dan simulasi dalam kumpulan murid. Jadi, ini penting untuk memotivasi dan menambahkan keyakinan diri murid-murid. Sesi penilaian oleh guru juga boleh dijalankan melalui peneguhan positif, penghargaan dan sesi ganjaran. Dapatan kajian yang ditemui guru memberikan impak yang positif. Guru dapat melihat respon positif murid sewaktu sesi mengarang berjalan secara berkumpulan. Murid-murid teruja mendengar perkongsian pengalaman guru dalam karangan catatan dan murid-murid juga kelihatan ceria, aktif dan dapat bekerjasama dengan baik dalam kumpulan serta lebih yakin berkongsi hasil tugasan masing-masing. Dalam sesi temu bual yang dijalankan juga, guru menemui beberapa dapatan yang positif. Respon positif murid diberikan dalam sesi temu bual yang diadakan. Dan kebanyakan murid berasa lega kerana tidak lagi terbeban mengarang secara individu. Mereka malahan dapat berinteraksi dan berbincang dengan rakan lain dalam kumpulan. Suasana PDP yang kondusif dan menarik ini tanpa tekanan dengan perkongsian yang santai melalui penggunaan strategi yang pelbagai dan pendekatan yang berbeza secara berkumpulan dapat menarik minat mereka untuk mengarang dengan lebih baik. Bukti-bukti dokumen bagi hasil penulisan murid juga memperlihatkan impak yang positif. Jika sebelumnya murid-murid tidak dapat menguraikan pendahuluan, isi-isi dan penutup dengan baik, setelah kajian dijalankan, mereka menampilkan hasil karangan yang berbeza dan memberi impak yang besar dalam karangan mereka. Secara kesimpulannya, kerja yang berat dan sukar itu jika ditangani bersama akan terasa keringanan dan kemudahannya. Begitu juga dalam konteks kaedah pembelajaran aktif. Diharapkan murid-murid secara berkumpulan melalui kaedah yang telah dinyatakan dapat memupuk keyakinan mereka untuk merasakan mengarang merupakan satu proses yang mudah dan menarik. Justru, peranan seseorang guru itu dalam sebuah kelas yang ditanganinya bukanlah hanya semata-mata sebagai tenaga pengajar sahaja.
Sebaliknya, peranan itu semakin luas dan besar tanggungjawabnya sebagai perancang, pembimbing, pengawal, pendorong dan penilai. Dan murid itu sendiri sebagai pembelajar aktif bagi mewujudkan PDP yang berkesan. Sekian, terima kasih.